Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Penginap Muda Mahkota Penginap Muda Haji Al-Muhtari Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berkenan berangkat menyaksikan perlawanan bola sepak Piala Malaysia 2025-2026 suku akhir pertama antara DPMFC menentang Kuching City FC. Perlawanan berlangsung malam tadi di Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Brakas. Brakas sama anak-anda Duli Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Perlawanan berkesudahan DPMFC 1, Kuching City FC 3. DPMFC akan timbal balik menentang Kuching City FC pada 14 hari bulan ini di Stadium Negeri Sarawak. Dan kesilapan yang sesekali mengalihkan perhatian, mengganggu barisan pertahanan dan juga penjaga gol. Lambungan tinggi, tandukan kesilapan, tumpukan sebenarnya. Orang ramai khususnya para pelajar berpeluang untuk mendapatkan maklumat mengenai pelbagai prospek akademik bagi institusi pengajian pasca menengah, institusi pengajian tinggi awam dan swasta dalam dan luar negara melalui Expo Pengajian Tinggi yang sedang berlangsung di Dewan Persidangan Bridex Jerudong. Expo kali ke-11 anjuran Jabatan Pengajian Tinggi dengan kerjasama Jabatan Pengurusan Biasiswa dan Majlis Kebangsaan Pengiktirafan Kelulusan antara lain bertujuan menyediakan pusat maklumat sehenti pengajian tinggi yang komprehensif. Pelancaran Expo Pengajian Tinggi disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Daeng Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Expo dibuka lagi hari ini 9 pagi hingga 5 petang. Expo seumpamanya juga memberi peluang untuk berinteraksi bersemuka bagi mendapatkan maklumat tepat kepada orang ramai, khususnya para pelajar dengan wakil institusi dan agensi pendidikan. Inisiatif tersebut memudahkan pelajar mendapatkan bimbingan serta maklumat terperinci yang diperlukan bagi merancang masa depan akademik mereka. Kelainan Expo pada tahun ini insya-Allah akan mengadakan sesi talk untuk yang dibukakan untuk kepada orang ramai untuk berkunjung dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa yang institusi-institusi yang ingin menyampaikan tentang informasi-informasi yang akan disampaikan. Bagi menarik lebih ramai pelajar negara ini berhasrat melanjutkan pengajian ke peringkat tinggi, meningkatkan kemahiran dan mendapatkan peluang beasiswa di Kesatuan Eropah EU melalui kerjasama EU negara Brunei Darussalam, diadakan sesi perbincangan bersama duta-duta EU. Sesi perbincangan bertujuan mempromosi mobiliti akademik, kerjasama penyelidikan dan pertukaran rakyat antara EU dan negara Brunei Darussalam. Sesi diadakan semasa Expo Pengajian Tinggi ke-11 yang berlangsung di Bridex Jerudong. Tuan Yang Terutama Danny Shaibi, Duta EU ke Indonesia dan negara Brunei Darussalam dalam ucapan pertamanya antara lain menekankan pentingnya membuat pelaburan dalam pendidikan. Katanya penyertaan EU dalam Expo Pendidikan mencerminkan komitmen kokoh untuk menyokong aspirasi belia negara Brunei Darussalam dan meluaskan akses ke pendidikan tinggi bertaraf dunia di negara anggota EU. Sesi perbincangan disertai Puan Yang Terutama Yves Luban, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Perancis, dan Tuan Yang Terutama Wirt Bona, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Persekutuan Jerman. Sebagai tanggungjawab sosial Radio Televisyen Brunei RTB dalam sama-sama mendukung hasrat kerajaan bagi mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang penyayang dan prihatin kepada golongan yang kurang berkemampuan dan memerlukan bantuan, projek Jalinan Kasih RTB ke-18 diadakan di daerah Belait.
Projek diungkapkan dengan kerjasama beberapa syarikat penyumbang iaitu McDonald's Brunei, Persatuan India Darah Blind, Darul Trustee Remittance and Services dan Kelab Budaya Mukun Selendang Sutra. Penyampaian sumbangan kepada 5 buah keluarga terdiri dari golongan asnaf tertentu disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Mesyuarat kumpulan kerja bersama kali ke-15 antara Kementerian Pendidikan Negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura memberi peluang bagi kedua-dua negara untuk berkongsi inisiatif pendidikan terkini, menilai kerjasama sedia ada serta meneroka bidang-bidang kerjasama baharu dalam pendidikan. Mesyuarat berlangsung baru-baru ini di Kementerian Pendidikan Republik Singapura. Mesyuarat dipengerusikan bersama oleh Dr. Syamsiah Zuraini, Kancanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Pendidikan Teras, dan Lim Wan Yong, Setiausaha Pendidikan Republik Singapura. Pada kali ini, kedua pihak kementerian bertukar-tukar amalan baik serta membincangkan antara lain mengenai perkara berkaitan dengan pendidikan hijau, kecerdasan buatan, education tourism dan pendidikan bagi kelestarian alam sekitar. Rombongan turut mengadakan lawatan kerja ke Sekolah Rendah Ilyas Park dan Sekolah Menengah Yusof Ishak. Biro Kawalan Narkotik BKN terus komited dalam usaha pencegahan penyalahgunaan dadah melalui pendekatan pendidikan dan kesedaran awam, khususnya dalam kalangan generasi muda. Majlis penyampaian hadiah peraduan melukis poster kali kedua sempena sambutan Harian Antarabangsa menentang penyalahgunaan dan pengedaran dadah haram 2025 diadakan di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasrah Bolkiah. Majlis dianjurkan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Kurikulum yang bertujuan memupuk kesedaran sivik dan pencegahan dadah dalam kalangan belia menerusi medium seni kreatif. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Aliuddin bin Abdul Rahman, Timbalan Setiausaha Pendidikan Teras di Kementerian Pendidikan. Johan bagi kategori menengah atas Awang Nur Muhammad Rahmat Dini Asa bin Salim. Manakala Johan bagi kategori pusat tingkatan 6 Dayang Aina Adriana binti Arifin. Bertemakan Sinar Menuju Pemulihan, program menonjolkan komitmen generasi muda terhadap aspirasi negara bebas dadah melalui interpretasi visual tentang perjalanan daripada kegelapan pengaruh dadah kepada masa depan yang sejahtera. Pusat belia kini mempunyai sudut bacaan bagi memupuk minat membaca dan cintakan buku dalam kalangan orang awam. Sudut bacaan tersebut merupakan salah satu perkhidmatan yang ditawarkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Perasmiannya disempurnakan oleh Dr. Dayang Siti Nurhalbi binti Haji Wahsal Felah, Timbalan Setiausaha Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Sudut bacaan di Pusat Belia menyediakan pelbagai genre bahan bacaan dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Bahan bacaan yang disediakan akan ditukar setiap 3 bulan mengikut keperluan dan permintaan Pusat Belia. Ramadan Al-Mubarak adalah bulan yang istimewa dan sentiasa ditunggu-tunggu oleh umat Islam seluruh dunia. Kedatangan Ramadan adalah disambut dengan persediaan, dengan bermuhasabah diri dan membersihkan hati daripada sifat-sifat mazmumah serta menghiasinya dengan sifat-sifat mahmudah. Demikian antara itipati tazkirah bertajuk persiapan bagi menghadapi bulan Ramadan semasa acara malam munajat anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama kali ke-218. Acara diadakan di Masjid Rancangan Perubahan Negara, Kampung Bukit Beruang, Tutong. Antara menyertainya Jawatankuasa Takmir dan para jemaah dari beberapa buah masjid seluruh negara serta warga kerja Kementerian Hal Ehwal Agama. Bahagian Perkembangan Sumber Manusia Jabatan Pentadbiran dan Kewangan Jabatan Kerja Raya JKR dengan kerjasama Jabatan Siasatan Jenayah mengadakan siri kempen kesedaran bagi warga kerja JKR kemarin di Ibu Pejabat JKR. Pengisiannya taklimat bertajuk Jenayah Siber, Penipuan dalam Talian dan Kepentingan Mengamalkan Kewaspadaan di Platform Media Sosial. Ia antara lain bertujuan mendidik masyarakat mengenai modus operandi
penipuan keselamatan data pribadi serta mengurangkan risiko menjadi mangsa. Bagi memupuk kesedaran dalam kalangan menjaga kebersihan dan kesucian kawasan perkuburan, Majlis Perundingan Kampung Pancur mengadakan aktiviti membersih kawasan tanah perkuburan Islam Sugan, daerah Tutong. Menyertai aktiviti tersebut Awang Haji Muhammad Sofyan bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Kempen disertai oleh Jabatan Bandaran Tutong, Jawatan Kuasa Takmir dan Jemaah Masjid Hasnal Bolkiah Pekan Tutong serta penduduk Kampung Pancur Dulit, Pancur Papan dan Kampung Surat. Perkara asas tentang ibadah puasa di bulan Ramadan, persediaan dari segi mental, fizikal dan rohani serta permasalahan berhubung dengan ibadah puasa antara yang dikongsikan semasa ceramah yang disampaikan semasa tarbiyah menjelang Ramadan bersama mu'allaf. Program Anjuran Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hadis wal Agama melalui bahagian pembangunan mu'allaf, tarbiyah mu'allaf direkan di Dewan Persidangan Pusat berkenaan. Antara objektif program memberi kefahaman dan ulang kaji mengenai kewajipan berpuasa di samping mempersiap diri sebelum melangkah ke bulan Ramadan. Pengisian program termasuk ceramah dengan tajuk Ahlan wa Sahlan Ya Ramadan yang disampaikan oleh Haji Awang Muhammad Najib bin Haji Awang, Pegawai Perkembangan Agama Pusat Dakwah Islamiah. Program diharap dapat meningkatkan lagi kefahaman saudara-saudara baru tentang kelebihan bulan puasa serta menghidupkan semangat Ramadan seawal mungkin dan juga memperbetulkan niat dan amalan sebelum kedatangan bulan yang mulia ini. Bagi memberi pendedahan awal kepada para pelajar mengenai hala tuju pendidikan dan kerjaya pada masa hadapan, Sekolah Menengah Pehin Datuk Seri Maharaja Menteri Buat Julung Kali melancarkan Hari Kerjaya. Melalui program berkenaan, pelajar berpeluang mengenali pelbagai bidang kerjaya serta laluan pendidikan yang boleh diterokai sejajar dengan minat dan kebolehan masing-masing. Di samping itu, program turut menekankan kejayaan dalam mencapai cita-cita bukanlah sesuatu yang mudah, malah memerlukan usaha berterusan, disiplin tinggi serta kesediaan untuk menghadapi pelbagai cabaran pada masa hadapan. Dengan penganjuran Hari Kerjaya, ia diharap dapat menyuntik semangat dan meningkatkan kesedaran dalam kalangan pelajar tentang pentingnya kejayaan dalam pendidikan dan kerjaya. Pihak sekolah telah membukakan satu bilik khas untuk diresmikan pada pagi ini supaya pelajar-pelajar tahu di mana pusat di mana pelajar untuk berjumpa dengan guru-guru untuk mengetahui lebih lanjut akan kerjaya mereka, dan ianya dibukakan kepada semua pelajar mengikut masa yang tertentu supaya pelajar ini tahu kalau mereka ini kurang pasti apa kerjaya mereka mulai dari tahun 7. Musabaqah Menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat akhir kebangsaan tahun 1447 Hijrah akan diadakan selama 2 hari berturut-turut, iaitu pada 10 dan 11 Februari di Dewan Muzakarah Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Musabaqah merupakan projek tahunan Kementerian Hadis wal Agama yang dikendalikan oleh Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran MABIMS. 25 peserta terpilih dan layak ke peringkat akhir. Pertandingan bagi kategori A, B, C dan D akan diadakan pada 10 Februari 2026 bermula pukul 8.30 pagi hingga selesai. Manakala pertandingan bagi kategori E dan majlis penutup akan diadakan pada hari Rabu 23 Syakban 1447 bersamaan 11 Februari 2026 bermula pukul 8.30 pagi.